Assalamualaikum Abang Lepat. Maaf mengganggu tengah-tengah pagi ni. Saya terdapat satu, saya nak minta pandangan abang tentang orang yang ada depression ni kan. Ada yang berpendapat yang orang ada depression ni dia lemah iman. Ada yang berpendapat tak ada kena-mengena. Bagi pandangan abang macam mana bang? Tapi bagi saya, lemah iman tu ada kena-mengena lah. Mungkin abang boleh huraikan lebih mendalam. Sebab orang yang depression ni dia rasa jiwa dia kosong. Bukankah lebih patut kita penuhkan jiwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Assalamualaikum ya Muhammad. Apa ni? Ni pukul 4.22 pagi. Lepas berhenti menulis lah. Jawab soalan awak. Saya ambil ayat. Okay. Macam ni lah. Apa ni bab stresi ni, tekanan perasaan ni, bagi Lepat benda ni lebih bukan dari sebab jiwa yang kosong tanpa pengisian Allah. Bagi Lepat kuat pula lagu ni, pelan sikit. Lagu ni pun dahsyat juga. Waktu aku homeless di London, aku berhenti dekat satu kedai Pakistan. Sebab aku dari dulu lagi dah minat Nusrat Fatih Ali Khan ni dari umur muda ni. Lagu ni kisah, maafkan aku tak boleh buat apa kalau ini dah suratan perjalanan hidup hang. Ni lagu tu kisah macam tu lah. Okey, kebetulan aku sedang menulis sampai ke babak Mamat ni. Dah tak tahu lagi nak layan hidup macam mana. Bukan sebab dia tak beriman, bukan sebab dia tak mengaji, tetapi itulah faal satu orang tu. Kadang-kadang dia balik Mekah, mai seminggu dia balik Mekah tu, kita tengok dia muka pun macam dulu kami kecil-kecil bila orang balik Mekah, kami beratok nak pergi ambil apa tu ayak Zam-Zam, dapat seorang satu sudu pun jadilah. Kecil-kecil tu kampung tu masa zaman aku duduk jual kuih. Tengoklah pakcik yang balik tu, kita baru berusia macam 9-10 tahun atau 11 tahun begitu. Tengok pakcik ni baru balik Mekah, dia pergi Mekah kan. Kita tengok dia dengan tudung, dengan topi dia, lepas tu ada kain songkok dia, ada kain balut songkok dia. Lepas tu nampak orang duk pakat salam, minum. Duk ingat dia orang suci dah, orang tak ada stres apa lah. Mai sebulan 2, dia punya aura balik Mekah tu hilang. Ayam main depan laman rumah dia berak atas simen tu, dia baling kasut. Yang tu jadi depan mata aku. So Allah tunjuk benda-benda ni kat aku kan. So soal iman ni lain. Yang beriman tu adalah diri yang sebenar, diri yang telah mengenal Allah. Diri kita ni nak mengenal diri yang sebenar, diri tu yang telah mengenal Allah. Tapi pembincangan ni puak Wahabi macam yang ada ilmu-ilmu bertutur, bercakap, ilmu-ilmu yang boleh di-file dekat kepala mereka, seperti Ustaz Nodrus,
Dr. Kamili dan juga tu seorang lagi tu Dr. Mazhar. Ilmu-ilmu ni dia tak boleh masuk sebab mengenal Allah ni bukanlah satu babak ilmu. Bila satu babak ilmu yang boleh dilupai, bermakna ilmu tu datang daripada sejarah atau cerita atas cerita. Contohnya kita tak akan teringat cerita kisah hidup kita dari umur 5 tahun sampai kelar detaili secara setiap hari, setiap masa, setiap saat apa yang berlaku ketika itu sampai ke sekarang. There's no way kita boleh buat benda tu. Itulah babak-babak ilmu yang boleh diingat dan boleh diproses dan boleh debate dari sudut siapa, pada masa mana dan di mana satu-satu kejadian tu. So ilmu yang macam tu ada dekat mereka ni. Jadi mereka bila mereka penuhi ilmu yang macam tu, mereka nak terekam orang-orang makrifah lain. Orang makrifah ni dia bukan membawa ilmu like knowing God. It's like a knowledge that can be forget. Bukan macam tu. Kita mengenal Allah, walau kita lupa pun benda tu ada setiap masa, setiap saat. Diri yang sebenar, diri yang beriman, waris tu anbiya arifin billah, yang dikatakan diri-diri yang rahimullah apa semua ni ada kat segenap diri umat manusia. Tapi mereka tak tahu. Mereka tahu kulit saja. Mereka tahu bahan benda-benda luar. Bila mereka bercerita tentang ilmu makrifah bagi orang-orang yang membawa ilmu kulit ni, mereka akan terupung ke belah luar, ya, tak masuk ke belah diri mereka. Sebab bila nak cerita pasal iman, pasal apa orang tu stres, pasal apa orang tu ni, orang kata dia iman dia tak kuat, iman dia lemah. Macam mana nak proses iman dia? Iman dia dalam dia. Bila pengetahuan yang diceritakan telah menjadikan satu pada yang ramai-ramai pada yang satu, tak ada kena-mengena satu pada yang satu. So nak berbincang tentang iman seseorang tu bukan ada dekat perbuatan, bukan ada dekat afal, ada dekat pengenalan diri yang sebenar-benar beriman tu, yang tak makan, tak minum, yang tak tidur, yang berserta kita. Kalau bahasa-bahasa Dr. Mazhar ni lepas sebut ilmu batiniah. Apa masalah dengan ilmu batiniah? Hampa pun ada batin, tapi hampa tak kenal perihal tu, hampa tak mengaji bahagian tu, hampa tak jumpa guru yang proses bahagian tu, hampa jumpa guru yang protes bahagian tu, bukan proses. So persoalan tentang iman ni mereka tak akan tembus, mereka akan pergi keluar juga. So bila awak cerita kenapa nak melawan apa ni depresi ni, awak kena kenal lah isi-isi yang ada pada rohani awak itu. Itu sebab dia kata mereka yang buta mata rohaninya, maka butalah di sana. Quran cakap tu. So rupanya mata ni yang jelek ni belum tentu lagi dapat melihat. Sebab mata rohani ni dia nak tengok apa? Kalau mata luar ni tengok yang luar. Mata rohani ni dia nak tengok teritori mana, yang beriman tu duduk kat mana. Bila awak kata mereka tak masukkan jiwa mereka dengan Allah Ta'ala, maaf, 1000 kali dia lepas tak setuju. Sebab Allah Ta'ala itu, sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu meliputi pada diri awak, kebesaran dia termasuklah juga pada alam semesta. So kalau kita cakap diri awak yang zahir ke, yang batin ke, atau zahir batin sekali meliputi, merangkumi segenap sifat-sifat hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu masalah pengenalan diri. Bila kita tak ada ilmu mengenai diri, kita tak ada turning point. So dunia akan membuat kita stres. Sahabat kita kononnya boleh buat kita stres. Ustaz-ustaz lain hentam kita stres. Kekasih kita akan blame, pasal hang lah aku tak happy. Bini kita akan tuduh, pasal hang lah mencelakai hidupku. Begitu juga isteri kita akan kata macam-macam.
So di singgah sana ini lepas mendapat banyak uh, uh, banyak orang bercerita tentang masalah mereka. Janda ada, duda ada lelaki muda putus cinta nak bunuh diri, perempuan yang muda ditipu kononnya, dan macam-macam lah istilah-istilah rasa diri terinaya according apa yang orang lain buat. Padahal kalau kita proses lagi masalah tu, sebenarnya mereka tak jumpa turning point. Itu saja, iaitu kembali kepada diri sendiri. Sedangkan sebelum ini mereka telah puasa, telah zakat, telah fitrah, telah semayang 5 waktu tak tinggal, tetapi hanya kerana keduniaan ataupun kecintaan terhadap manusia, mereka hancur. So where is really turning point? Mengenal Allah satu hal, mengenal keadaan satu hal, menyedari di mana kamu berada juga satu hal. So bila kamu tahu ujian-ujian yang datang daripada luar tu, dia punya right hanyalah untuk di luar aja, tak boleh masuk dalam kepala, dalam akal. Bagaimana kita nak buat tu? Yang pertama sekali, kita mengenal siapa diri kita, kita mengenal siapa mereka. Automatically, sebab apa yang ada dalam kita ada kat mereka. Bagi lepas itulah nak kena layan semua. Kadang-kadang kita nak kena berbabak macam-macam nak menyelesaikan orang, tetapi kesudahan semua orang mati sendiri. Soal jawab mengikut kaedah fiqh di dalam sudut soal jawab kubur pun sendiri. So stres ni apabila kita sedang jiwa akal kita telah hanyut ke arah mana yang lebih. Sebab ada benda yang batal pada orang lain, kita selesa dengan benda tu. Ada benda yang kita selesa, orang lain pula nampak tak betul, walaupun mereka pun ada perasaan yang sama. Tetapi ini dikarenakan agama, dikarenakan konsep dan idea law and system dalam apa yang kita diajar. Tetapi kalau kita mengaji ilmu mengenal Allah pula, kita mengaji mengenal diri kita, perasaan kita, kehendak kita, yang mana bukannya datang daripada kita. Yang tu kita nak kena tahu, sebab kita tak boleh melampaui batas, kita tak boleh merampas kuasa. So bila kita tahu benda-benda ni, bila dia cakap hayya 'alas solah, itu dari satu hal, kita dengan Tuhan pun la haula wala. Hayya 'alal falah, menuju kejayaan dunia dan akhirat pun la haula wala. So the turning point kita dah jumpa. Kita kena tahu siapa yang berkuasa. Sebab keinginan yang tinggi adalah punca penderitaan. So yang paling terbaik sekali bila kita mengaji ilmu mengenal Allah. Itu sajalah. Baik sahabat, baiklah, cari dulu siapa diri, kenalilah diri. Baik, selamatlah, selamat. Masya Allah. Terima kasih Abang Lepat atas penerangan yang sangat jelas. Dan terima kasih juga sebab melayan pertanyaan saya walaupun di tengah pagi ni. Tiba-tiba dapat pertanyaan tu bermain di kepala. Ya, terima kasih Abang Lepat, terima kasih. Alhamdulillah, kalau dapat faham, cantiklah. Sebab di dalam Al-Quran pun kata tidakkah tempat sebaik-baik untuk kembali adalah Allah. Maksudnya tempat yang terbaik untuk kita kembali adalah Allah Ta'ala. So bermakna bila dia sebut kembali adalah tempat yang terbaik untuk kembali adalah Allah Ta'ala. So makna kita telah hanyut ke mana? Kalau kata hang ada mana ni Din?
Aku dah ada tempat aku merantau, aku tak duduk kampung dah. Kembalilah Din, kembalilah. Pak tengah sakit tenat. Aku pun dapat nombor phone daripada kawan ni. Patutnya aku beritahu kat sebulan lepas dah. Kembalilah Din. So bermakna ada cerita dia duduk ada dalam sana, sebaik-baik tempat untuk kembali, baliklah kat kedua ibu bapa hang. Contoh dia macam tu. Ini hang ada tak mana sebenarnya bila dalam Quran kata tempat yang sebaik-baik untuk kembali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So bermakna adalah episod-episod yang membabakkan keterasingan. So hari ini ada juga menceritakan sesungguhnya Allah Taala itu berserta di mana saja kamu berada. So dia lebih dekat daripada urat leher. Dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Surah Al-Hadid ayat 3, surah Al-Hadid ayat 4, dia berserta kita. Surah Al-Kahf ayat 16, dia lebih dekat daripada urat leher. Maknanya urat leher tu dah dalam lah. Jadi benda ni orang tak tahu, orang tak mau. Bila orang tak mau, tak apalah, nak buat macam mana. Tapi yang tak best tu bila mereka tak mau, mereka hentam pula kita. Padahal Quran kata kamu tak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain tak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. So kalau kita datang daripada Allah, kita wajib dengan tidak boleh tidak harus berada di jalan kembali kepada Allah. Sebab itulah sebaik-baik kembali. So bila kata datang daripada Allah, dia sebut pula kembali kepada Allah. Bermakna you tengah hanyut tang mana tu sebelum ada kaedah kembali. Makna you hanyut pula. Dia uji dengan benda-benda. Aku lepas yang mana beruntunglah mereka yang menggunakan akal fikirnya. Maka kita cari balik nak mengenal Allah di atas dunia ni. Bukan setelah kita mati. Setelah kita mati, seduit tak guna dah. Seperti dalam surah 18 ayat 103, 104, 105 tu. Dia tak ada pertimbangan dah, dia humban terus dah. Baik nah, baik. Baik sahabat, selamatlah, selamat. Apa-apa pun mustaqim. Assalamualaikum bang. Depression Yalah, suffered the same keadaan bila nak meninggal dulu. Yalah, betul lah cakap abang tu. Satu bab kita mengenal ilmu, satu bab kita mengenal keadaan, kan. Saya rasa yalah, itulah tempat. Bila mengenal ilmu, kita jadi alim. Bila mengenal keadaan, kita jadi arif. Hidup tu sendirilah yang akan, orang kata, mengajak kan. Betul lah tu. Betul bang, saya setuju. Betul. Sebab masa keadaan tu mai pun, ilmu tu bukan boleh bantu apa pun, kan. Pada waktu keadaan binasa segala sesuatu tu ada waktu tu ada aku masa tu. Pai. Dia, saya setuju bang, dia mengenal keadaan tu satu perkara yang sangat-sangat jauh berbeza dengan mengenal ilmu. Sejahtera bang. Assalamualaikum. Kita tahu apa-apa pun mustaqim. Kita tahu apa yang kita lalui bukanlah sesuatu yang sederhana. Tetapi disebab diri itu telah terpilih menjadi kekasih Allah, walau bagaimana akal itu bersapai dihempas, jiwa tu remuk dilanggak, tetapi dia tetap okey. Sebab kita ada turning point yang diri sebenar diri itu dah terpelihara kerana yang telah diangkat sebagai untuk mendapat petunjuk. So dia tunjuk aja, kita nampak
untuk kita lakukan, la haula wala, tapi mata tu nampak. Dugaan yang aku lalui, ya Allah, macam mana aku boleh lalui? Tapi dia kata, la haula wala, macam mana boleh lalui? Itu kita usul balik turning point tu betul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indah, indah. Jangan main-main. Mustaqim pun hilang anak, saya pun terpisah dengan anak saya. Ada 3 orang, tiga terpisah. Kecil gadugaan tu. Allah Akbar, Allah. Bukan nak cakap lah, tak ada. Lepas tu pula dengan kes rumah terbakar, dengan kes macam-macam lah. Bercinta bertukar jadi duka dan dusta. Lepas tu tengok hidup seorang-seorang dalam bilik yang usang ni. Kena kecil manis lah itu ini. Dahsyat Mustaqim. Aduh Mustaqim, saya nak bangkit mandi dulu pukul 3 lagi ada meeting. Sebab sekarang pun tidur tadi kat pukul 8 baru terlena. Okey lah 4 jam, okey lah, cantik lah, steady lah. Ni balik try lapik sikit. Baik Mustaqim, jalan terus. I love you my brother, I love you so much. Selamatlah, selamat. Ya bang, terima kasih. Kadang-kadang, yalah, saya cakap tu terang bang. Tak semua orang cakap, bukan saya ni jenis kita rebel ke, tapi abang adalah antara manusia yang kalau bercakap, saya boleh pasang telinga, boleh diam. Kadang-kadang kita pergi jumpa orang mengaji pun, kan dia masuk buat cerita kita, dia jadi prejudge pula kat kita. Alah, takkan tak tahu kan, dah mengaji takkan tak tahu kan. Dia silap-silap makan snack saya 12 kat muka. Tapi abang adalah antara manusia yang kalau cakap demi Tuhan dengan Rasul lah, saya boleh diam dan saya boleh dengar kan, sebab I know what you've been through kan. Abang living embodiment of ilmu tu sendiri, bukti hidup bahwasanya ilmu hakikat dan ilmu makrifah itu ada bukti dan kenyataannya pada tubuh badan abang tu sendiri. Jadi kalau abang cakap ke apa kan, memang ada carry weight. Tapi banyak orang nak main sembang dulu ni, Allah. Itulah bang, saya may everything goes well with your meeting. Terima kasih lagi sekali bang. Assalamualaikum. Mustaqim, bila Mustaqim kehilangan anak dulu, saya pun berendang air mata. Sebab saya tahu apa yang Mustaqim nak lalui. Saya tak akan kata stop Mustaqim, drop it. No, pergilah bersama hari kamu, pergilah bersama nasibmu Mustaqim, pergilah bersama dugaan kamu. Sebab itu adalah journey, rest of your path. Itu adalah laluan-laluan yang kamu kena lalu. Sebab ramai je, kita tak kata ustaz-ustaz yang balik daripada tanah Arab yang muda-muda tu tak ada dugaan hidup. Kita tak kata mereka masa duduk negeri Arab tak ada yang stres. Saya ada jumpa satu orang, nama dia Anwar. Dia ni silapnya orang. Dia kata dia tahu, dia biasa duduk tanah Arab. Dia kata dia tahu ada yang malas pergi kelas pun ada, pergi ambil periksa ya ada yang stres, tekanan pun ada, yang student-student sana. Kita duk ingat orang balik tanah Arab ni orang-orang yang telah beriman dah. Dah. Dia kata kat saya, ada Pak jangan silap benda ni Pak. Aku diam, aku ingat lagi aku jumpa dia pun pakar hadis lah. Dia cakap aku, dia kata kalau Pak nak tahu yang Pak duk sembang makrifatullah ni apa semua ada dalam hadis pun, tapi dia pun ni saja. Jadi bermakna kata dugaan dia pula dari atas sedap tapi ada keraguan. Sedar bahawa ilmu ni betul, tetapi ada kesangsian.
Dugaan bagi mereka adalah mereka tak jumpa jalan ni, maka itulah siksa sepanjang zaman, maka itulah ujian yang maha berat lagi berkesudahan dengan kekecewaan. Tetapi tak nampak. Macam kita, anak pertama hilang, dah bila dia dewasa lah ni, dia besar, tiba-tiba dia kata please stop messaging me. Dia cerita kat orang pula dia bukan bapa aku. Kalau dia bapa aku, why I have to know that he miss me through the others? Kenapa dia tak mai visit aku? Oh, dia tak tahu masa tu susah hidup aku macam mana. Dia tak tahu, aku pun tak mau cakap. Mak dia abang kata paper Malaysia pun tulis aku ban di London. Sekian lama aku tertipu, aku tak boleh masuk. Tetapi bila dia besar, dia ada dia punya prinsip dan ego trip dia, maka menjadi dugaan yang lain pula pada perasaan. Aku bertungkus lumus macam ni, buat lari hang apa semua sebab macam ni. Tiba-tiba sistem tipu aku. Ni bukan kita tak cakap tak adil, kita cakap pasal perjalanan. Kalau tak adil, kalau kau tu nak jadi pencuri dah. Orang dalam hotel nak meracik dengan girlfriend dia, mau pergi tangkap apa, pasal kehendak dia gitu dah. Tak, kita cakap pasal law and system. So, bila anak aku hilang dalam balai polis tu, sistem di sini menghantam aku dengan begitu teruk. Padahal bukan salah aku pun. Salah ahli tertinggi, 14 ahli tinggi Mahkamah Syariah. So aku tertekan. Segala cabang aku tertekan. Aku berjalan selama 10 tahun dengan tanpa siapa yang mengerti perasaan hati. Surat khabar hentam, mastika hentam. Kita tak ada internet di masa tu. So kita nak cakap about depression. Kita nak cakap pasal kemurungan jiwa. Kita nak cakap pasal perasaan tertekan yang amat sangat. We qualified about it. Hang panggil Dr. Kamili, hang panggil Dr. Mazhar, hang panggil Nodrus. Hampa biasa ke Allah Ta'ala letak hampa duduk di London, tak kenal siapa, tak ada duit. Hampa biasa ke homeless di Germany. Hampa biasa ke balik-balik daripada melukis, daripada Batu Perigi sampai-sampai rumah hampa, tengok rumah hang hancur, berdebu tinggal, terbakar dengan bersamaan 7 rumah yang lain keliling. Bila tanya dia boleh berkata rumah hang start dulu, ni nak buat macam mana ni? Hang nak jawab macam mana dengan mereka? Dugaan-dugaan macam tu kita tanya. Kita sebenarnya tanya, hang buat apa Tuhan? Aku nak jawab macam mana kat mereka ni? Rumah aku terbakar dulu, siapa yang punya kerja ni? Dan semua rumah orang lain habis terbakar keliling. So dugaan-dugaan yang left us helpless, yang meninggalkan kita ketiada daya upayaan kita lalui. Okey, selepas 10 tahun bertemu Mak Aminah Hazali. 18 tahun aku duduk di Germany. Berkesudahannya akhirnya di sini dalam bilik ni. Jadi apa yang cuba lepas nak cakap ni, kita hanya membawa positive thinking. Kita hanya membawa ketulusan hati dan akal yang bersangka-sangka yang baik. Faham tak? Dan dari sudut orang kata tiada satu ujian yang Tuhan turun dengan alasan untuk menjadi lebih baik. It's nice to hear. It's a beautiful way of saying it, but the one who face it, hampa tak tahu. So bagaimanapun kita tak boleh pisah di antara law and system, konsep dan idea. Apa sistem Mahkamah Syariah Pulau Pinang telah buat kat aku, mencelakakan hidup aku dengan teruk. Apa sistem media masa ketika itu mengejam aku dalam ayam hidup-hidup, kambuh aku hidup-hidup. That's what is really happen kalau true spiritual kita kaji. Tetapi itulah yang Allah nak beri petunjuk
Dia beri petunjuk melalui berbagai jalan dia. Kalau kita dipilih untuk diberi petunjuk, janganlah kamu merasa kamu telah beriman jika kamu tidak diuji. Allah Akbar, Allah Akbar. Tengok beberapa ramai penceramah-penceramah dipuji, disanjung, sedangkan apa yang dia bercakap mengkeji orang, mengaibkan orang. Hari ini kita bercakap ilmu mengenal Allah, diuji macam tu pula. Kita post ke Mak Bihun pun orang masuk entam. You see the difference. Jadi kita usul pada surah-surah dan ayat-ayat. Jika kamu mengikut yang ramai di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tiadalah lain melainkan mereka hanya mensangka-sangka dan juga berdusta. Surah 6 ayat 116. Kalau dia masuk ayat 117 pula, dia bagi tahu sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang berada di jalannya dan siapa yang berada yang sesat dari jalannya. Semua tu nak bagi relax, tetapi bila kita tak usul balik Al-Quran tu, bila kita diri sebenar dari kita tak apa ni duk layan ni apa persetan kan depa, sebab Quran tu dah cerita ada orang yang macam tu. Itu bermakna contoh bagi adanya. Di sinilah yang saya boleh cerita balik apa yang Mustaqim baru sebut, iaitu mereka boleh cakap dia kadang-kadang nak bagi kasut dan muka geram kan. Apabila kita diduga mungkin hang ni iman hang tak kuat lah macam-macam. As a matter of facts, baru ni ada satu perempuan tu mesej saya, dia mengaji je. Dia kata kalau masih marah-marah kat orang atau masih boleh sakit atau masih lagi macam contoh dia macam tu lah, orang buat kita marah, masih sakit-sakit lagi, kena penyakit, belum lagi diuji. Guru saya cakap belum lagi mengenal. Guru dia cakap, aku kata masa guru hang cakap tu dia tengah sihat ke? Macam tu lah selalu orang tengah sihat dia lupa dia akan sakit. Pasal itu permainan syariat. Sakit tu bukan ada kena mengena dengan yang hang mengenal. Yang sebenar-benar hidup tu tak sakit, yang sebenar-benar hidup tu tak mati. Tetapi syariat dia, hidup tu adalah insya-Allah, mati tu adalah ketetapan Allah juga. Tetapi apa yang lepas cuba nak cakap ni adalah kalau sakit, so what? Syariat dia hospital dah. Kenapa nak buat susah? Tengok aku satu hari tengok makan raya itu kecil manis naik 34. Pergi hospital, duduk sana 2-3 hari, lepas injek, lepas jaga makan, lepas keluar balik 8, 9, tak ada masalah. Kenapa kita nak hukum orang? Oh dia sakit, belum lagi makrifat lah. Oh dia marah ustaz-ustaz tu, dia belum lagi makrifat. Guru mana yang cakap tu? Waktu tahun 1980 lebih lah dulu duduk mengaji, ramai orang cakap tu. Oh kita kalau duduk jalan ni tak ada apa dah. Memang tak ada apa untuk ketika itu. Masuk hospital, hang kena apa-apa dengan dugaan hidup, tak ada siapa yang cakap macam mana boleh jadi macam ni. Kalau boleh jadi macam ni, nanti cakap apa pula? Ni memang perjalanan dah. Aku itu pula. Aku ada orang yang kata tak akan terjejas, tak akan jadi apa kat Central Market dulu. Lepas dia kemalangan, dia kena pakai tongkat dekat Central Market tu main melukis. Aku tanya dia, ni macam mana ni abang ni? Dia kata, siapa juga yang pegang tongkat ni pun, siapa juga yang nak langgar aku pun tu. Tiba-tiba dia beli kedai main ikut aku. Dari belakang aku bawa motor biasa je, jalan yang sama. Bukan aku ada pergi langgar jalan orang. Kok tu pula uraian dia. Pasal mula dulu aku ada masalah sikit lah, dibelasah dengan begitu teruk
di kampung, di Taman Jasa, di belakang satu lorong oleh 3-4 orang atas tuduhan sempoi punya tuduhan curi basikal racing. Allah Akbar, demi Allah aku berjalan kaki dalam hidupku begitu jauh, begitu lama, sampai sekarang aku tak ada basikal. Ada puak ni tak puas hati aku berkawan dengan satu perempuan tu, depa duk try dia, ramai tuduh depa aku curi basikal racing. 3 suku nyawa juga aku kenal. Lepas tu aku main Central Market dengan bengkak-bengkak, jalan pun teruk pasal sebelah kaki aku lutut bengkak. Dia guru makrifah, dia cakap macam tu kat aku, Allah kalau dia tak ada apa tak jayalah. Hampa cerita hadis pandai Muhammad pun jatuh, tu kena lontar batu. Lepas tu mereka kata kalau Muhammad dah tak ada, hidup ni apalah artinya lagi. Mereka pergi kot luang juga. Mereka ingat Muhammad mati masa kena lontar batu tu jatuh. Pensan ke agamanya apa kata tak tahu. Tapi Ustaz Bekah kata 2 orang kawan dia bangun, kata kalau Muhammad dah tak ada, hidup kita ni apalah artinya. Terus lawan sampai menang. Padahal tauhid tu lain sebenarnya. Betul lah juga, tapi isi dia lain. Allah, tak ada Muhammad, apalah lagi. Tapi dia baru ingat Muhammad 63 tu. Sedangkan Muhammad itu pun mengucap di atas Muhammad. 24 Nabi mengucap di atas Muhammad. Baiklah Mustaqim, dia mula nak pergi lagi jauh ni. Tetapi itulah yang itu. Permainan orang yang berilmu tinggi ni dia pecah pada 3 permainan dia. 1, ego, keegoan, kesombongan. 2, tawaduk. 3, baru ketiadaan. So you tahu you duduk tak mana. Sebenarnya all the challenging that come showering upon our life is beautiful. It's beautiful. Indah. Selamatlah. Baik, selamatlah Mustaqim. Selamat.